Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof Rawa untuk soalan. Terima kasih Tuan Speaker. Pagi-pagi ini elok kalau kita berpantun. Jika prinsip diganti uang, apa guna mahu bersatu? Lebih baik jadi pejuang. Soalan saya nombor 1. Terima kasih. Saya persilakan Yang Amat Berhormat Pagu untuk menjawab soalan pertama. Terima kasih Yang Ketua, saya tak pandai pantun. Nanti di luar Dewan saya akan jawab. Tuan Ketua, Kerajaan Perikatan Nasional komited untuk melaksanakan agenda Bumiputera sebagai agenda nasional. Walaupun banyak kejayaan telah dicapai dalam usaha meningkatkan taraf hidup Bumiputera, kedudukan sosioekonomi Putra masih perlu dilonjakkan. Secara perbandingan, insiden kemiskinan Bumiputera adalah 7.2% pada tahun 2019 berbanding kaum Cina 1.4% dan India 4.8%. Pemilikan ekuiti Bumiputera dalam sektor korporat adalah 16.2% pada tahun 2015 berbanding bukan Bumiputera sebanyak 30.7% dan pegangan asing sebanyak 45.3%. Kadar pengangguran Bumiputera adalah 3.7% pada tahun 2019 berbanding purata nasional 3.3%. Bagi suku kedua 2020, kadar pengangguran Bumiputera adalah 5.2% berbanding purata nasional 5.1%. Mengambil kira keadaan ini, kerajaan telah mewujudkan Majlis Kemakmuran Bumiputera sebagai platform tertinggi untuk memperkasa pembangunan sosioekonomi Bumiputera. Saya sendiri akan memfungsikan majlis ini yang akan memandu dan mempercepatkan pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Saya juga telah memutuskan supaya unit peneraju agenda Bumiputera yang ini teraju menjadi agensi penyelaras utama pembangunan sosioekonomi Bumiputera. Teraju akan menjadi penyelaras tunggal bagi pengkalan data Bumiputera merentas kementerian, agensi dan GLC. Bumiputera akan diberikan lonjakan berganda menerusi pembentukan budaya keusahawanan di pelbagai peringkat untuk menjadikan Bumiputera sebagai bangsa usahawan. Budaya keusahawanan ini akan terus dipupuk secara bersepadu melalui peranan pelbagai agensi seperti Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Tekun Nasional serta agensi-agensi mandat Bumiputera. Selain itu, lonjakan berganda dalam pendidikan dan modal insan akan terus diperhebat, khususnya dalam kalangan keluarga B40 dan M40 Bumiputera. Pemberian beasiswa, program pemupukan dan pembangunan serta bimbingan kepada modal insan Bumiputera akan diperluaskan pada semua peringkat. Beberapa kaedah lain seperti dengan izin dasar Carve Out and Compete, KPI atau sasaran pencapaian Bumiputera bagi setiap kementerian, jabatan, agensi dan GLC serta perolehan equity dan aset strategik akan dimantapkan. Kerajaan komited untuk menjayakan agenda Bumiputera melalui Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan pada awal tahun hadapan. InsyaAllah saya akan berkeyakinan sekiranya semua pihak menumpukan sepenuh usaha untuk menjayakan semua perancangan yang telah saya sebutkan tadi, kita akan mampu melonjakkan taraf sosioekonomi Bumiputera tanpa menjejaskan peluang dan hak kaum-kaum lain untuk menikmati kemakmuran negara kita secara bersama. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Pagu. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid, soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Pagu kerana sudi menjawab soalan saya dari Parit Bunta. Saya harap pantun saya tadi tidaklah terkilan dengan pantun saya. Apa yang saya nak bangkitkan ialah agenda Bumiputera yang telah disebut itu memang sangat menarik kerana kita tahu dalam keadaan COVID sekarang, semua yang disebut oleh Paguh tadi kena pacu dengan lebih mantap. Cuma saya rasa ada satu
isu yang saya minta penjelasan daripada Pak Guh bahawa isu Buy Muslim First satu ketika dahulu banyak menjejaskan dalam konteks keseluruhan agenda tersebut kerana kita telah menetapkan pada waktu kita berdepan dengan isu ini dengan menyatakan Buy Malaysian First, dan untuk memacu Buy Malaysian First itu kita juga memperkenalkan Buy Halal First supaya keseluruhan masyarakat termasuk non-bumi akan dapat juga bersaing. Dan apatah lagi kalau Bumi Putera sendiri pun masih belum lagi berdaftar dengan pensijilan halal. Saya mohon Pak Guh memberi penjelasan apa jadi kepada BMF sedangkan parti yang ada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional hari ini antaranya PAS dan UMNO memang sangat-sangat memperjuangkan Buy Muslim First, kempen yang pernah dilancarkan dulu. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Amat Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Dalam keadaan seperti mana yang kita tahu sekarang ini, memang masalah ekonomi kita agak begitu lemah. Dan salah satu daripada perkara yang kita berikan perhatian dan tumpuan ialah untuk meningkatkan konsumsi ataupun pembelian bahan makanan dan sebagainya itu. Oleh sebab itu, kita baru saja melancarkan kempen Buy Malaysian. Ya, beri barangan-barangan Malaysia, dan telah pun saya lancarkan di KLCC dalam tempoh 3 ke 4 minggu yang lepas dengan tujuan untuk merangsang semula pembelian bahan-bahan yang dikeluarkan oleh rakyat kita. Keutamaan pastinya ialah barangan-barangan halal. Tanpa saya sebutkan begitu kerana sebahagian daripada yang terlibat dalam kempen ini adalah usahawan-usahawan Bumi Putera sendiri. Jadi saya harap dengan usaha yang sudah pun kita gerakkan ini dan kita buat di seluruh negara, maka akan bangkit satu, orang kata, minat baru untuk terus melanggan barangan-barangan kita sendiri. Kerana barangan kita jauh lebih baik, lebih kompetitif harganya dan saya kira mampu dibeli oleh orang-orang Malaysia sendiri. Jadi sebab itu kalau langkah sebegitu terus dapat kita lakukan, maka secara tidak langsung juga penjualan bahan-bahan dikatakan halal pun akan meningkat dalam pasaran kita insya-Allah. Yang Berhormat